Muammar bukanlah jenis yang susah nak makan. Daripada 6 months dulu dia start makan sampai sekarang ni, dia alhamdulillah boleh terima apa yang Tasha sediakan untuk dia. Hai, Assalamualaikum kepada semua follower Pak Emma. Diharapkan anda semua berada dalam keadaan yang sihat. Dan bersama dengan saya, Mami Amy dalam segmen Santai Editor kali ini. Dan biasanya kita akan bersiaran dari dalam kereta, tetapi memandangkan kita masih lagi dalam tempoh PKP. Jadi kita kena call je dengan selebriti jemputan kita untuk minggu ini. Alright, tapi sebelum tu Mami nak cerita sikitlah tentang bulan Februari dengan Pak Emma. Kerana pada bulan ini kami menggerakkan kempen #Pama Selera Si Manja. Jadi obviously hari ini bersama dengan selebriti jemputan kita akan bercerita tentang memasak untuk anak lah. Okey, siapa yang tak kenal dengan selebriti kali ini yang kita jemput khas untuk segmen Santai Editor bulan ini, Tasha Mansyahar. Hai, Assalamualaikum Tasha. Hai, Waalaikumsalam Kak Amy. Sihat ke? Alhamdulillah Kak sihat. Awak apa khabar? Sihat? Oh, sihat juga alhamdulillah. Alright, dengar Kak clear ya? Dengar sangat clear, sangat jelas. Cantik, masya-Allah. Okey. Terima kasih kerana sudi meluangkan masa dengan kita hari ini untuk sesi live kita. Terima Okey. kasih juga jemput. Alright, so hari ini kita akan bercerita tentang memasak untuk anak. Jadi hari ini kita nak ceritalah tentang masakan-masakan istimewa Tasha untuk anaknya Muammar. Tapi sebelum kita mula sesi live kita hari ini, ingin Amy ingatkan kepada semua follower yang sedang menonton sekarang untuk share, like dan komen. Jadi kalau kata tak sempat nak tengok dari awal ke atau kalau nak tengok balik ke, bolehlah bila dah share tu. Alright. So, Tasha, kita nak ke soalan yang pertama. Sebelum kita nak tanya tentang masakan-masakan Tasha untuk Muammar, cerita sedikit tentang habit pemakanan Muammar sendiri. Adakah dia seorang yang mudah untuk makan apa saja atau dia picky eater ke, macam mana? Alhamdulillah setakat setahun 8 bulan ni Muammar bukanlah jenis yang susah nak makan. Daripada 6 months dulu dia start makan sampai sekarang ni, dia alhamdulillah boleh terima apa yang Tasha sediakan untuk dia. Cuma biasalah kan baby dia baru belajar makan, jadi kadang-kadang tu ada time yang mungkin tak kena dengan selera dia ataupun kadang-kadang mungkin dia kurang selera makan sikit, mungkin disebabkan faktor nak tumbuh gigi ataupun tak sihat dan sebagainya. Tapi overall, alhamdulillah Muammar bukan seorang yang picky eater. Alright, jadi maknanya kalau kata banyak-banyak yang Tasha sediakan untuk dia lah kan, apa sayur ke atau buah yang paling Muammar suka sekali? Okay, kalau buah dia suka mangga, dia suka mango. Kalau buah dia boleh makan, dia akan makan banyak. Tasha perasan dia makan banyak mango berbanding dengan kalau Tasha bagi kat dia buah-buah lain lah. Kalau sayur, dia suka carrot, dia boleh je makan sawi, bayam. Macam itulah sebab Tasha selalu pelbagaikan jugalah untuk dia. Okey, sebenarnya bukan mudah ya untuk anak kecil sukakan sayur tau. Kalau buah tu insya-Allah lah dia orang akan suka sebab dia rasa manis kan. Tapi kalau macam Tasha cakap tadi Muammar sukakan sawi, bayam. Macam mana Tasha memperkenalkan sayur-sayur ni pada Muammar? Mungkin daripada awal dulu Tasha dah biasa intro dekat dia. So benda tu baby dia tak tahu rasa apa. Dia tak tahu. Kita baru nak kenalkan pada dia. So kalau kita kenalkan benda tu pada awal, mungkin dia dah biasa and dia dah boleh terima. Oh ini rasa macam ni, macam ni. Tapi kalau kita tak pernah intro kat dia sayur yang mungkin macam sawi contoh kan, kita tak pernah intro kat dia, kita selalu bagi yang manis-manis ataupun bagi yang rasa sayur yang sedap je, memang dia akan susah sikit. Tapi Tasha rasa bila Tasha selalu bagi dekat dia and Tasha selalu make sure benda tu kecil-kecil lah, so dia tak senang punya dan dia pun tak rasa sangat macam tu. Faham. Okey, macam Tasha sendiri ya, mula-mula dulu waktu Muammar 6 bulan kan nak perkenalkan solid food pada Muammar ni, apa makanan pertama yang Tasha perkenalkan pada dia? Makanan pertama Tasha bagi kat dia bubur plain porridge. Plain porridge yang sangat halus tu. Jadi memang tak ada letak benda-benda lain lah. Maksudnya tak memang ada. nasi kosong semata-mata lah kan? Betul. So penerimaan dia pada waktu tu macam mana?
Masa tu Tasha sebenarnya expect dia akan makan banyak sebab masa dia baby dia sangat tembam. So Tasha expect dia punya selera makan mesti membuat-buat macam tu tau. Tapi rupa-rupanya tidak. Jadi masa awal-awal tu dia macam pelik lah sebab kita tak pernah bagi dia makan kan. Dia selalu sebelum tu memang dengan susu saja. Tapi hari tu walaupun Tasha buat sikit je porridge tu untuk dia tapi tetap tak habis. Tapi Tasha fikir semula yelah dia tak pernah makan, kita pun jauh lagi perjalanan dia nak makan tu. Jadi Tasha untuk baby yang baru mula makan, kita punya mission sebenarnya bukan untuk bagi dia kenyang, untuk bagi dia mesti makan habis. Sebenarnya kita untuk beberapa bulan pertama tu memang kita nak intro saja kat dia, memperkenalkan makanan itu kepada dia je. Kalau dia tak habis pun it's okay macam tu. So masa tu Tasha syukurlah juga ada orang yang sekeliling yang banyak bagi nasihat juga sebab Tasha awal-awal bila makanan tak habis tu Tasha macam tension juga tau, stress lah. Dia nak masak tu sikit je lepas tu tak habis pula. Tapi as time goes by Tasha banyak belajar lah. Tapi sebenarnya pada awal perkenalan kita pada anak tu dengan makanan sebenarnya nak stimulate sahaja dia punya palate kan. Betul. Okay, so Tasha, kita nak tanya jugalah sebab since Muammar ni anak pertama kan, jadi dari mana Tasha dapatkan info-info untuk bagi anak makan ni? Tasha banyak tanya doktor, Tasha tanya kawan-kawan sekeliling juga yang ada experience lebih lagi sebab diorang dah ada anak-anak yang lebih besar pada Muammar ataupun diorang pun dah banyak experience. Lepas tu Tasha banyak juga tengok dekat Facebook sebab kat Facebook ramai juga mamis yang kongsikan menu-menu yang sesuai untuk baby ikut umur. Jadi sekarang dah tak susah dah Kak Amy kalau kita nak akses, nak dapatkan maklumat tentang makanan baby sebab dah ramai orang yang dah ada ilmu, dah ada pengalaman. So itulah Tasha banyak cari kat internet, kat Facebook, lepas tu tanya kawan-kawan yang experience lah. Alright. Okay, kita dulu kan kalau sesiapa yang follow Tasha ni, dia pernah share satu thing yang mana dia buat sendiri kek untuk Muammar, untuk first birthday Muammar kan kalau kat Islam? Betul. Jadi boleh tak cerita sikit pengalaman untuk waktu buat kek tu untuk Muammar? Adakah Tasha seorang yang memang pandai buat kek ataupun cuba-cuba waktu tu? Ya Allah, sebenarnya Tasha memang langsung tak pandai nak buat kek. Tasha memang tak pandai baking, tak sabar. Jadi masa masa Muammar nak dekat birthday tu, Tasha memang dah Google, dah cari maklumat pasal kek baby ni few months sebelum birthday Muammar. Jadi masa 2 bulan sebelum birthday Muammar lagi, Tasha dah sebenarnya dah pernah try untuk bake satu kek untuk Muammar tu, nak try and error dulu dah jadi ke tidak kek tu kan. So memang Tasha sangat excited masa tu sebab masa tu kita dah start PKP semua. So COVID ni dah all around us. Jadi Tasha macam kita nak pergi nak buat celebration yang gagah tak sesuai lagi pula Muammar pun masih 1 tahun. Jadi apa yang Tasha rasa Tasha boleh bagi kepada dia as a mom is Tasha cabar diri Tasha untuk bake satu kek untuk dia makan yang baby friendly. So itulah dia terhasillah kek itu yang walaupun rupa dia tak seberapa tapi sangat meaningful lah bagi Tasha moment tu. Okay, so macam Rakib sendiri macam mana respon dia bila Tasha suarakan nak buat sendiri kek untuk Muammar, lepas tu bila tengok sendiri hasil kek tu, macam mana? Apa reaction dia? Asalnya Rakib macam rasa boleh ke buat kek baby, ada ke kek yang baby friendly kan macam tu. Tapi Tasha bagi tahu ada je resepi, ramai je mak-mak kat luar sana yang bake kek untuk anak diorang sebab diorang nak bagi anak dia makan kek dalam masa yang sama, nak kek tu selamat dan sihat untuk anak dia. So Tasha bagi tahu dan Rakib pun tahu Tasha jenis orang yang sangat into little things. Tasha suka benda yang kita buat sendiri. Tasha rasa benda tu lebih priceless. Jadi dia pun support je lah, dia bagi masa untuk Tasha explore, dia pun tolong rasa jadi ke tidak kek tu macam tu kan. Dan memang of course lah dia sangat happy bila kek tu jadi walaupun dia tak secantik mana, tapi bila dia nampak anak dia makan kek yang isteri dia buat, mak kepada anak itu buat sendiri, dia ada of course dia pun rasa macam sangat bangga dan terharu lah.
Okey. Sebelum kita meneruskan soalan yang seterusnya, kita nak ingatkan juga kepada follower yang sedang menonton live kita sekarang ni, Tasha, untuk share, like dan komen. Jadi kalau ada kata yang tak dapat tengok daripada awal ataupun kata tak sempat nak tengok sekarang-sekarang ni, nak tengok kemudian, boleh. Yang penting kita share je dulu. Alright, Tasha, kita nak go to the next question. Apa favourite food Muammar yang Tasha sediakan untuk dia? Kalau sekarang ini, di usia dia yang sekarang ini, Tasha perasan dia suka makanan-makanan yang ada santan, lauk-lauk yang ada santan. Contohnya macam masak lemak, kurma, ataupun kari macam tu. Makanan lain pun makan juga, tapi cuma kalau makanan tu, lauk tu jenis yang ada santan, dia macam lagi extra berselera lah. Okey. Adakah mengikut selera ibu atau ayah dia? Tasha dengan Rakib suka makanan bersantan atau macam mana? Tasha kurang sikit, tapi mungkin sebab Rakib lah. Rakib memang sangat into makanan-makanan. Bukan dia suka, dia enjoy makan makanan yang ada santan ni. Jadi mungkin Muammar terikut selera dia lah kot. Alright. Okey, Tasha, kita nak tanya juga pada Tasha, nasihat Tasha kepada ibu-ibu ni yang mungkin sama macam Tasha, mempunyai anak pertama dan nak mula memasak untuk anak-anak ni. Apa nasihat Tasha lah untuk mereka ni? Tasha cuma nak berpesan jangan risau sangat sebab ramai orang rasa macam okey, ini adalah satu fasa bagi anak makan ni, adalah satu fasa yang baru, fasa yang mencabar tapi sangat seronok kalau kita tak stres. Kalau kita tak stres, kita kena sebenarnya jangan terlampau risau sangat sebab sekarang ni sebenarnya banyak je resepi-resepi yang mudah untuk kita ikut. Banyak je orang jual kat luar sana makanan-makanan yang mudah untuk working moms, sediakan makanan untuk anak yang sihat dan selamat. Itulah Tasha rasa satu benda kerisauan yang ramai orang akan hadapi sebab Tasha terima ramai juga yang DM Tasha cakap pasal anak dia tak nak makan tak habis, macam mana nak buat dan sebagainya. Actually itulah kita kena explore sebab baby dia boleh tahu lagi kat kita apa dia nak makan, apa dia suka makan. Jadi Tasha punya tips adalah, Tasha selalu cakap kat orang, tak apa, it's okay kalau hari tu dia makan tak habis. Dia ada banyak masa lagi untuk belajar makan. Kita tetap juga intro dia waktu makan dia. Kalau waktu makan, tetap juga sediakan makanan. Habis tak habis bahkan cerita sebab kita cuma nak memperkenalkan makanan kepada dia. So kalau habis, Alhamdulillah, mungkin selera dia kena dengan makanan tu. Kalau tak habis, tak apa, it's okay, kita boleh cuba lagi. Setiap hari kita boleh cuba lagi. So itulah kan kalau dah makan tak berhenti pula anak kita pula risau pula kan. So kalau biar dia ikut pace dia, biar dia ambil masa untuk kenal makanan tu. Jadi jangan stres, happy je, and insya-Allah semoga anak-anak kita semua sihat, membesar sihat dan happy. So kita pun semua boleh jadi happy juga. Betul. Lagipun bila kita bagi anak-anak kita makan, sebenarnya itu proses try and error sebab mereka pun masih tak kenal lagi selera tau. Jadi bila ibu ni rajin mencuba bagi makan macam waktu tu lah baru kita boleh detect, oh anak kita suka ni rupanya, anak kita tak suka ni. Jadi sebenarnya pada masa tu tak apa, tak salah. Janji kita tanpa putus asa teruskan aja beri anak-anak mencuba pelbagai jenis makanan kan. Alright Tasha. Betul. Kita nak ucapkan sebab sudi meluangkan masa dengan kita hari ini bersama Santai Editor. Okey. Jadi kepada semua follower Pak Emma, kita nak maklumkan juga ya Tasha ya, yang Pak Emma akan mengadakan e-workshop pada 13 Mac 2021 yang akan datang nanti, dan e-workshop ni sebenarnya kita akan berkongsi A to Z tip apabila anak dah mula makan bersama dengan dietitian pilihan kita, Puan Fiza Sobri, serta kita ada demo masakan juga daripada Mami Yuyu. So kalau di Instagram Mami Yuyu ni sangat dikenali sebab rajin memasak untuk anak dia dan suka resepi. Alright. Dan cari 30 peserta je kita nak untuk mendaftar e-workshop ni. Jadi boleh hubungi admin in charge untuk mendapatkan number mereka ni. Boleh tengok pada poster yang kita dah share di Facebook dan IG Pak and Mam. Dan kita nak maklumkan juga untuk 20 peserta terawal yang mendaftar, kita akan berikan shopping voucher bernilai RM50. Alright. So kita jumpa lagi di next session, segmen Santai Editor, insyaAllah bersama selebriti lain pula dan topik lain pula. Tasha, sekali lagi terima kasih. Jaga diri baik-baik. COVID jangan keluar kalau tak ada urusan. Jaga diri baik. Kirim salam pada Rakib dan sampaikan sayang akak kepada Muammar.
InsyaAllah. Terima kasih juga Kak. Thank you Pak Enma. Thank you. Okey, Assalamualaikum. Bye. Salam.